Hai, Assalamualaikum. Okey, baiklah, ini kita akan masuk kepada pemilihan pakaian, iaitu kita akan masuk kepada jenis jentian dan kita nak tahu macam mana daripada jentian jadi terhasilnya fabrik. Jadi sebelum kita nak teruskan kepada pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ada sediakan satu video untuk kita tonton bersama. Dan lepas ni kita akan masuk kepada topik perbincangan dan kita akan belajar macam mana jentian, ciri-ciri jentian dan yang lain-lain juga. Okey, sebelum kita masuk kepada topik perbincangan, jom kita saksikan video yang cikgu sediakan. Friends, kalian ada yang tahu jenis ulat apakah ini? Ini adalah ulat sutra. Kalian sudah pernah melihat langsung belum? Ulat sutra merupakan salah satu jenis ngengat yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Bagaimana tidak, ulat sutra telah populer dikenal sebagai penghasil serat atau sutra. Sutra sendiri merupakan serat protein alami yang dapat ditenun menjadi tekstil. Tekstil yang terbuat dari benang sutra ini biasanya dijual dengan harga yang mahal di pasaran, friends. Makanya, ulat sutra dikatakan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Legenda dari Tiongkok kuno menyebutkan pada tahun 2600 sebelum Masehi, budidaya ulat sutra mulai bermunculan. Kegiatan budidaya ini sangat tinggi, hingga mencapai 30.000 larva ulat sutra yang mampu memakan sekitar 1 ton daun murbei untuk menghasilkan 5 kg sutra mentah. Rahasia pembuatan sutra ini sangat dijaga ketat selama lebih dari 2000 tahun. Hal ini membuatnya menjadi industri terlama yang berhasil dijaga. Pada masa itu, hanya anggota keluarga kerajaan saja yang dapat memakainya. Bahkan, setelah masyarakat umum diizinkan untuk memakainya, ada beberapa warna tertentu yang hanya boleh digunakan oleh keluarga kerajaan. Seperti kaisar dan permaisuri yang diperbolehkan menggunakan kain sutra berwarna kuning. Jenis sutra yang paling umum adalah sutra yang berasal dari kepompong yang dihasilkan oleh larva ulat sutra murbei yang diternak. Ciri-ciri kain sutra ini memiliki tekstur mulus, lembut, namun tidak licin. Permukaan kain sutra juga tampak berkilau, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi kain ini. Wah, meskipun ulat sutra ini berbadan kecil, tapi memiliki manfaat yang besar ya, friends. Nampaknya kamu semua dah tonton video yang cikgu bagi. Jadi kita dapat tahulah macam mana ulat sutra menghasilkan tekstil, iaitu baju sutra. Jadi kebanyakan baju sutra tu dipakai oleh golongan bangsawan seperti golongan kerajaan, raja-raja waktu zaman terdahulu lah, sebelum kita pakai. Jadi cikgu ada sediakan 2 soalan yang boleh anda jawab pada gurangan Telegram. Nanti kita akan bincang dalam kelas pada waktu mata pelajaran. Jadi soalan cikgu adalah, adakah ulat sutra memberi impak kepada ekonomi negara? Dan soalan kedua, bagaimanakah ulat sutra menghasilkan tekstil? Jadi soalan-soalan ni kita akan bincang pada ruangan Telegram. Jadi kita akan masuk kepada standard pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama iaitu mengenal jenis jentian serta sumbernya. Dan yang kedua, menamakan contoh fabrik jentian asli dan jentian buatan. Okey, rasional pembelajaran kita pada hari ini iaitu murid dapat mengenal jentian yang digunakan untuk menghasilkan fabrik ataupun tekstil yang berada di pasaran. Selain itu juga, murid dapat mengenali jenis jentian asli dan jenis jentian buatan yang digunakan dalam menghasilkan fabrik yang digunakan dalam kehidupan seharian. Jadi kita akan masuk kepada topik yang pertama iaitu mengenal jenis jentian serta sumbernya. Okey. Sebelum kita masuk kepada topik ni, kita nak tahu apa itu jentian. Okey, jentian ialah serabut, serat dan filamen daripada bahan asli dan bahan buatan yang dijadikan yarn untuk menghasilkan fabrik. Jadi di sini macam mana jentian ni menghasilkan fabrik, iaitu melalui serabut, serat dan filamen. Macam kita tengok video tadi kan, macam mana ulat kepompong dikeluarkan serat-serat dia untuk menghasilkan tekstil, bagi menghasilkan fabrik sutra. Okey, yang kedua, bagi menghasilkan yarn, jentian perlu cukup panjang untuk dipintal. Jadi jentian ni dia macam sejenis benang, tapi benang yang agak panjang sebab dia nak menghasilkan tekstil. Bila dia hasilkan tekstil, dia akan menghasilkan fabrik. Okey, kualiti sesuatu fabrik ditentukan
melalui kehalusan sesuatu jentian. Maksudnya makin lembut sesuatu jentian, makin lembutlah sesuatu fabrik. Biasanya fabrik yang lembut mestilah daripada jentian asli. Contoh jentian asli itu daripada haiwan dan tumbuhan. Okey, nanti kita akan belajar jentian apa yang selalu kita pakai. Okey. Di sini, jentian asli dan jentian buatan, iaitu jentian ada dua, iaitu jentian asli dan jentian buatan. Okey, apa itu jentian asli? Jentian asli ada dua jenis, iaitu jentian asli bagi tumbuhan daripada linen dan kapas. Manakala untuk jentian asli bagi haiwan ada dua, iaitu benang sayat dan sutera. Sutera kita dah tengok kan tadi. Okey, untuk jentian buatan pula, dia ada dua jenis, iaitu selulosa terjana semula. Jadi selulosa terjana semula dia ada tiga jenis, viskos, diasetat dan asetat. Manakala untuk jentian buatan bagi sintetik dia ada tiga jenis juga, polister, akrilik dan poliamida. Okey, jadi kita akan kenali macam mana jentian-jentian ni menghasilkan fabrik. Baiklah, kita masuk kepada poin yang kedua, iaitu menamakan contoh fabrik jentian asli dan jentian buatan. Okey, jentian asli dan sumbernya, iaitu tumbuhan dan haiwan merupakan dua jentian asli. Jentian tumbuhan terdiri daripada selulosa yang boleh didapati daripada biji, buah, daun atau batang. Okey, jentian haiwan boleh didapati daripada ulat kempompong, manakala benang sayap boleh diperoleh daripada kambing beri-beri dan haiwan lain seperti kambing angora, anak angora, unta dan elama. Okey, jadi macam mana jentian daripada haiwan, daripada kapas ni terjadi? Jadi kat sinilah kita akan belajar macam mana contoh kita dah tahu dah kan macam mana ulat sutera menghasilkan fabrik bagi sutera. Jadi kalau daripada jentian tumbuhan melalui daripada pokok kapas. Pokok kapas akan menghasilkan jentian. Jadi daripada jentian tu dia akan menghasilkan fabrik kapas. Okey, nanti kita akan tahulah. Kita akan belajar nama-nama jenis fabrik yang terhasil daripada jentian tumbuhan dan jentian haiwan. Okey. Kita teruskan kepada yang seterusnya, iaitu kat sini kita akan mengenali jentian kapas, jentian linen daripada jentian tumbuhan, iaitu kapas dihasilkan daripada pokok kapas. Contoh fabrik bagi kapas iaitu drill, denim, terry, ginam, belacu, poplin. Semua fabrik ni menghasilkan fabrik yang kita selalu gunakan dekat rumah. Okey, untuk linen pula terhasil daripada pokok selulosa flat, iaitu merupakan contoh fabrik dia demas, kanvas, kuas, linen. Kain linen yang kita selalu guna tu terhasil daripada jentian linen. Jentian linen ni terhasil daripada pokok flat. Jadi semua kena tahulah daripada mana jentian ni terhasil. Okey, untuk haiwan pula ada dua jentian, seperti jentian haiwan bagi sutera dan benang sayap. Kalau sutera dihasilkan daripada kompompon ulat sutera. Contoh fabrik dia seperti jacquard, santum. Okey, manakala untuk yang benang sayap pula terhasil daripada bulu beri-beri. Contoh fabrik seperti jersey. Jersey kan kita selalu pakai. Rupanya jersey tu dihasilkan daripada benang sayap. Okey, twill dan tweed. Okey, jadi kat sini kita dapat tahulah fabrik-fabrik apa yang biasa kita guna dan macam mana fabrik tu terhasil daripada apa. Baru kita tahu yang selama ni kita pakai kebanyakan daripada fabrik mana. Kalau fabrik bagi kapas dan haiwan yang asli dia mungkin mahal sikit. Okey, ni kita tengok contoh-contoh fabrik seperti sini satin, jacquard, crepe, decin, demas, linen berat. Ni contoh fabrik linen berat. Ni contoh fabrik linen jarang. Okey, fabrik-fabrik ni biasa kita pakai, yang biasa kita temui dalam kehidupan seharian kita. Okey.
Ni kat sini kita tengok contoh-contoh fabric iaitu belacu. Belacu ni daripada apa? Ni poplin, jersey. Ni daripada jentian asli iaitu daripada haiwan dan tumbuhan. Okey. Seterusnya kat sini daripada beg. Beg ni daripada mana? Daripada fabric belacu. Ni fabric yang dress ni daripada mana? Daripada jacquard. Jacquard tu daripada mana? Kita belajar tadi. Daripada ulat sutera. Okey, jersey. Jersey ni. Jersey daripada mana ni? Daripada jenis jentian haiwan iaitu kambing biri-biri. Rupanya jersey ni diperbuat daripada kambing biri. Iaitu kambing biri tu kan panas kan? Macam mana kambing biri tu boleh menghasilkan jersey? Jersey kita biasa gunakan dalam acara sukan. Mestilah kita nak biasanya kita mestilah nak pakai fabric yang selesa, yang menyerap peluh. Tapi kenapa kita gunakan jersey cuba kita fikirkan. Adakah jersey tu sesuai? Sebab jersey panas kalau kita fikirkan balik. Sebab dia dihasilkan daripada ulat biri. Nanti kita akan belajar ciri-ciri jenis jentian. Okey, ni yang kursi ni daripada mana? Damask. Okey, yang kemeja ni daripada poplin. Okey, kita masuk kepada jentian buatan dan sumbernya. Okey, jentian buatan terhasil daripada tindak balas kimia dengan bahan mentah yang akan menghasilkan fabrik. Jadi kat sini jentian buatan ni dia terhasil daripada bahan kimia untuk menghasilkan fabrik. Bahan mentah yang lazimnya digunakan ialah petroleum, selulosa dan arang batu. Okey, jentian buatan terbahagi pada dua jenis iaitu jentian selulosa terjana semula dan jentian sintetik. Okey, ini merupakan jenis jentian bagi jentian buatan seperti jentian viskos, asetat. Jom kita baca mengenai jentian viskos iaitu dihasilkan daripada campuran pelupa kayu atau biji kapas dengan soda kaustik dan karbon dioksida melalui proses pemintalan basah. Contoh fabrik dia Fortison, Gypsum, Bamsbird. Okey, untuk jentian tersetat pula dihasilkan daripada campuran selulosa, asetik, anhidrida dengan metilena klorida melalui proses pemintalan kering. Contoh fabrik dia fabrik anil. Manakala untuk jentian asetat pula dia dihasilkan daripada campuran sebahan kayu, asid asetik, hidrida dan asetan melalui proses pemintalan kering. Contoh fabrik dia apa? Aeron, Ariflof. Tu nama dia. Okey, untuk jentian sintetik. Jentian sintetik ni ada 3 jenis iaitu polyester dihasilkan daripada campuran bahan kimia terbitan petroleum, asid terftelik dan glycoaltina melalui pemintalan cair. Ni melalui pemintalan cair. Tadi kita melalui proses. Ni sintetik dia beza dengan selulosa terjana semula. Okey, poliamida ataupun nilon, bahan asas yang terlibat ialah arang batu, udara dan air yang dihasilkan melalui pemintalan cair. Untuk jentian akrilik pula merupakan campuran petrokimia, akrylonitrin dengan amonia dan air yang dihasilkan melalui pemintalan kering. Okey, contoh fabrik ni alon, akrilen, Kauteler. Susah nak sebut nama je. Okey, ni merupakan contoh-contoh fabrik bagi jentian buatan seperti jentian viskos. Kita tengok kat sini jentian asetat, jentian tiasetat, seperti seluar slat yang kita pakai. Jadi untuk jentian buatan ni kita dapat tengoklah dia punya baju ataupun fabrik yang dihasilkan berkilat, dia lebih cantik lah. Sebab dia melalui proses pemintalan, proses apa lagi? Iaitu proses pemintalan basah, proses pemintalan kering.
Jadi dia melalui proses-proses tersebut dan dia dapat menghasilkan pakaian yang cantik dan berkilat. Kebiasaannya pakaian yang jentian buatan dia lebih berkilat dan bersinar. Itu contohnya. Contoh perbezaan antara jentian buatan dan jentian asli. Okey, nampaknya pembelajaran kita sampai di sini. Jadi, kita akan bincang lebih lanjut melalui Telegram dan cikgu ada sediakan soalan untuk kamu jawab melalui Kahoot. Jadi, kita jumpa pada kelas seterusnya. Okey, terima kasih kerana fokus pada kelas pada hari ini. Bye.